Okay, Assalamualaikum. 5B kita sambung balik. Okay, semalam kita dah bincang beberapa siri homologous series, alkane, alkene, alkyne, apa lagi, alkohol. Hari ni kita tengok carboxylic acid. Okay, carboxylic acid apa dia? Dia adalah a non-hydrocarbon, means it contain carbon and hydrogen and also oxygen. So this is not hydrocarbon, this is non-hydrocarbon because it contain extra oxygen. Dia ada juga functional group dia, functional group carboxyl, COOH, carboxyl, COOH. Okay, jadi kena nyatakanlah kumpulan berfungsi ni dalam buku nota kamu supaya kamu tak lupa. Okay, carboxyl. Okay, setiap homologous series kamu kena tahulah dia punya carboxyl group. Kecuali alkane. Alkane ni kena check balik. Cikgu tak pasti sama ada carbon single bond tu kategori carboxyl juga. Kategori functional group. Kita kena tengok balik. Okey, dia ada general formula dia. General formula dia CnH2n+1 COOH. Okey. Ni kena tulis dah hafal lah. General formula carboxylic acid. Di bahagian kiri ni ada penerangan contoh-contoh semula jadi tu, kamu boleh baca sendiri ya. Boleh baca sendiri. Cikgu hanya pergi kepada perkara-perkara yang basic ya. Yang tambahan-tambahan ni kamu boleh baca. Bukan tak penting, penting juga, boleh keluar juga. Okey. Dan N ni, bilangan karbon ni dia agak pelik sikit. Biasanya kita bermula dengan 1 lah. 1. Tetapi untuk function carboxylic acid kita bermula dengan 0. Kenapa tu nanti kita akan lihat kenapa. Okay, sebelum itu kita tengok lagi apa maklumat-maklumat yang dibagi di sini. Naming of carboxylic acid. Nama dia sama juga. Seperti mana kita namakan nama yang asas, tetapi kita gantikan lah. Contohnya alkane, kita gantikan alkane biasanya kita habis dengan N kan, E ya. Tapi untuk kumpulan ini kita gantikan dengan oic acid. Oic acid. Maksudnya kalau methane jadi methanoic acid. Dia ada COOH. Ethane dia jadi ethanoic acid. Okey. Okey, cikgu cuba huraikan kenapa dia bermula dengan 0. Okey, sebelum tu kamu tengok dia punya formula ARM ni, kena ni lah, catat dalam buku nota. Okey, kita nak bincang sedikit dekat sini sebenarnya ada sedikit perbezaan bila bandingkan dengan kumpulan siri homolog yang lain yang setara. Contohnya macam ni. Kita tahu ini ethane. Formula ethane ni maksudnya add ada 2 karbon. A ni kita masuk formula dapat C2H6. Ethene C2 juga add C2H4. Add ni bermaksud ada 2 karbon. Okey, jadi yang setara adalah ethanoic acid. Okey, jadi bermaksud C kita ada 2. Okey, cuba kamu masukkan formula ini. Kalau kamu kata bermula C2, okey, apa akan jadi? Okey, ini yang terjadi bila kita masukkan. Kalau kita ikut dia punya step-step tu, kita akan dapat C2H5COOH. Dan kita ingat ini sebenarnya adalah ethanoic acid. Sebab kita lihat ada C2. Tapi sebenarnya ini bukanlah ethanoic acid.
Sebab kita sebenarnya bukan ada 2 C, kita ada tambahan lagi satu C di sini. COOH ni ada satu lagi C. Jadi keseluruhan ada 3 C dekat sini. Jadi kalau 3 C, dia sebenarnya bukannya ethanoic acid, dia adalah propanoic acid. Ini sebenarnya bukan ethanoic acid, inilah propanoic acid. Sebab kita bukan berpandukan kepada C ni saja, dalam molekul ini kita kena kira semua C. Kalau ada 3 C, bermaksud dia bukanlah kategori ethanoic, dia adalah propanoic acid. Jadi macam mana kita nak buat ethanoic acid punya formula? Okey, untuk ethanoic acid punya formula, apa yang kita perlu buat sebenarnya adalah kalau kita fikir etan ni 2, jadi kita kena tolak 1 dia punya bilangan karbon. Sebab apa? Sebab kalau kita masukkan si formula ARM dia, kita akan dapat seperti ini. Jadi jumlah karbon ada 3. Jadi kita tak boleh buat macam tu. Kita kena tolak. Hanya untuk asid karboksilik, kita kena tolak 1 daripada nama asal dia. Contohnya ethanoic acid sepatutnya 2 kan. Tapi kita tolak 1. Masukkan 1 saja dalam tu. Jadi kalau kita masukkan 1 dalam formula itu, kita akan dapat seperti formula seperti ini, CH3COOH. Okey. Ini sebenarnya ethanoic acid. Kita bukan berpandukan C1 ni. Kita sebenarnya ada ekstra lagi C kat sini. Sebab awal-awal lagi formula ini dah dipecahkan C. Awal-awal lagi dia dah ada C1 kat luar ni. Kan? Jadi ini adalah ethanoic acid. Jadi untuk kita nak buat formula untuk carboxylic acid, kita kena tolak 1 daripada bilangan asal karbon tersebut. Contohnya ethanoic acid ada 2. Tak boleh 2, kita tolak 1. Kita masukkan dalam formula, kita akan dapat seperti ini. Okey, nampak macam berbeza dengan ethanoic acid. Tidak, ini sebenarnya ini adalah ethanoic acid sebab dia ada 2 karbon dekat sini. Dapat kan? Faham? Inilah bezanya nak aplikasikan formula untuk ethanoic acid ni berbanding dengan ethane. Ethane ni tak perlu tolak 1 sebabnya memang dia betul 2 dalam sini. Yang ni tak boleh sebab dia dah ada C1 kat luar ni. Dia kena tolak 1. Faham? So itu cara dia. Okey. Jadi seperti biasa, nampak kalau kita tengok sini ni dia nak mencuba menamakan methanoic acid. Jadi ni kita tahu 1 kan. Jadi kita tak boleh letak 1. Kalau letak 1 dia akan jadi lain. Kita kena tolak 1 jadi kosong. Okey. Jadi kamu masukkan kosong ke dalam ni, nampak ni, formula molekul ni. Masukkan kosong, kita akan dapat si kosong ni tak hilang lah. Jadi kosong tambah 1 jadi 1. Jadi HCOOH. Ni pelik sikit. Jadi methanoic acid adalah HCOOH. Methanoic acid. Kalau untuk ethanoic acid ni CH3COOH. Jadi ini formula struktur dia, jadi kamu letak rantai karbon yang panjang tu di belakang, kalau panjang lah, dan COOH tu letakkan di hujung. COOH ni, asid karboksilik ni dia istimewa sikit, dia tidak boleh letak di mana-mana seperti mana alkane tu kita boleh letak double bond dia kat mana kan. Tapi tidak bagi asid karboksilik, dia senantiasa ada di hujung, sama ada hujung di depan ni atau di belakang. Mana-mana pun tak apa, tapi syaratnya di hujung. Di hujung. Okey. Inilah okey, jadi seperti mana biasa kamu kena buat macam biasalah ni. Molecular formula, struktur formula, buatlah sampai yang kelima sahaja. Carboxylic acid sampai yang kelima. Daripada asid methanoic sampai asid pentanoic. Okey, pentanoic acid. Methanoic acid tu pentanoic acid. Okey. Okey, jadi habislah beberapa homologous series yang kita bincang. Okey. Selepas ini ada lagi perkara-perkara yang penting, tetapi cikgu rasa sebenarnya
cikgu dah buat topik yang selepas ini dengan 5K. So korang boleh rujuk kepada video yang cikgu akan post nanti. Sebab cikgu dah buat untuk 5K, cikgu rasa 5B pun boleh menggunakan video yang sama lah dengan 5K. Jadi nanti cikgu akan postkan balik kepada 5B video sambungan ya. Tetapi itu sebenarnya cikgu buat untuk 5K, tapi sama je lah, tak ada beza pun. Cuma kamu kena rujuk lah terma-terma istilah-istilah dalam buku teks. Okay? So itu saja kelas. Terima kasih untuk kelas hari ini.